Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sabtu minggu kita bersama dalam rancangan Momentum setiap hari Rabu jam 5 petang. Dan kalau minggu lalu kita dah sedikit bicara tentang siasat di Malaysia ya, Haji Anik. Ya, saya. Dan seperti biasa saya berdua akan menemani anda. Dan insya-Allah kita nak bincangkan topik perbincangan kita pada petang ini dalam rancangan Momentum adalah berkenaan dengan penulisan di media antara benar dan palsu. Dan untuk itu kita menjemput seorang tetamu yang tidak asing lagi di kalangan kita. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat datang dan juga mengadalukan kehadiran yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman yang merupakan pensyarah kanan UIA. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tidak bertemu, sihat Doktor ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan pagi tadi kita menerima satu perkhabaran yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia tentang pembubaran parlimen pada hari ini, dan juga lah untuk kita semua termasuk doktor, kerana kita bakal mengundi tidak lama lagi. Dan berbicara tentang penulisan di media antara benar dan palsu, kita berbicara tentang transformasi media konvensional ke media baru. Hari ini telah merencanakan perubahan pemikiran di kalangan kita semua, dan yang pastinya media baru ini telah berjaya memainkan peranannya melalui penulisan propaganda ataupun idea kolektif. Dan menurut satu laporan pengguna media baru yang mencapai 12 juta pengguna, terutamanya adalah dari kalangan agensi muda, yang menjadikan media baru ini mempunyai kuasa dalam mempengaruhi pemikiran pembacanya. Ya. Dan mungkin dalam kesempatan awal ni, bila kita sebut tentang penulisan di media, sekarang generasi pun dah berubah. Ramai dah tahu tentang Twitter, ramai dah tahu tentang Facebook dan sebagainya. Mungkin mukadimah saya persilakan doktor untuk berkongsi tentang hal ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada Puan Najah Ning dan juga saudara Syafiq. Yes. Jadi alhamdulillah, saya kira dah agak lama saya tidak bersiaran. Jadi dah agak kekok semula berada di konti ini. Walau bagaimanapun, terima kasih kepada Tuan Nik Ruskiman yang sudi untuk bersama-sama mengizinkan dan menjemput saya bersama-sama dengan tim radio. Jadi berkenaan dengan media baru, sejauh mana boleh percaya ke tak boleh percaya ke, etika dan seumpamanya, saya kira kita boleh letakkan perkara ini kepada dua pihak yang paling kurang lah, banyak lagi pihak kalau kita nak letak. Yang pertama adalah kepada pihak yang membuat, yang menulis, yang menyebarkan. Jadi ini adalah satu tanggungjawab yang sangat besar, sebagaimana yang kita tahu bahawa Nabi pernah mengatakan, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusa min ujuriha syai'a. Siapa yang mendorong orang ataupun mengajak orang, memberitahu orang akan satu kebaikan, lalu orang ikut, orang buat, lalu mereka akan dapat pahala sebagaimana orang yang melakukan itu. Dan barang siapa yang Nabi kata man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang mengajak, mendorong kepada satu perbuatan yang buruk, termasuklah perbuatan itu adalah kepercayaan, keyakinan, kecenderungan, mindset, maka orang yang terpengaruh itu pembuat benda yang buruk, maka orang yang mengajak awal-awal itu juga akan turut mendapat dosa-dosanya dan tidak kurang daripada apa yang dilakukan. Walaupun mungkin orang yang mengajak itu dia tak buat, mungkin dia sebut, dia cetuskan sahaja. Maka ini bahayanya kalau kita menjadi apa-apa pelopor kepada keburukan. Jadi begitu juga disebutkan banyak oleh Nabi SAW tentang tanggungjawab kita punya lisan. Lisan ni termasuklah alat tulis. Kalau zaman sekarang ni tidak semestinya hanya lidah dan pen, tetapi juga keyboard. Begitu juga internet kita dan juga media-media baru yang hari ini. Kalau dulu kefasadan ataupun kerosakan yang dicipta oleh media mungkin agak, kita boleh kata, terhad sikit lah kepada orang yang ada duit, terhad kepada orang yang ada medium dan akses kepada itu. Sebagai contoh,
Kalau dulu 30 tahun lepas, 20 tahun lepas, 15 tahun lepas, kita ada televisyen. Terhad orang yang boleh bercakap di televisyen. Dan terhad juga orang yang ada televisyen untuk mendengar televisyen. Dan begitu juga dengan radio. Dan begitu juga dengan surat khabar. Ada editor-editor yang begitu ketat mengawal, ketua pengarang yang mengawal tulisan-tulisan. Tapi hari ini kita mempunyai media baru yang semua orang yang ada kelaikan dan tidak ada kelaikan, yang sesat dan yang tak sesat, boleh menjadi pengulas yang hebat. Melalui blog masing-masing yang percuma, tak perlu bayar pun. Boleh buka blogspot percuma sahaja, dan Facebook juga percuma sahaja, dan boleh menyebabkan orang lain menjadi stres dan juga menghadapi tekanan dan kemurungan yang hebat. Pernah berlaku kita baca bagaimana orang yang mengomen seseorang boleh menyebabkan orang itu murung, tak keluar rumah kerana wajahnya dikutuk dan seumpamanya. Jadi kita boleh lihat bagaimana media baru ini boleh mencipta satu perkara yang sangat luar biasa, kerosakan yang luar biasa, dan juga kebaikan yang luar biasa. Jadi itu yang kedua yang kita nak sebutkan, bagaimana tanggungjawab itu pernah Allah SWT nyatakan secara jelas kepada kita semua. Apa-apa saja yang kita nak sampai, kullu ma yalfizu min ladaihi raqibun atid. Setiap apa yang dilafazkan oleh seorang, adanya raqib dan atid yang mencatat. Apa yang kita type, adanya raqib dan atid yang mencatat. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, Allah SWT mengatakan, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, percakapan, pendengaran, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Itu maksud semua sekali dalil-dalil ini nak ceritakan bahawa setiap orang yang ada tangan dan jari dan juga media yang boleh kamu sebarkan apa jua maklumat, perhati-hatilah. Kalau silap-silap akhir bulan, kamu terbuat lawak ke dalam hukum Islam sekalipun. Terbuat lawak. Ada orang dia buat lawak, contohnya, pernah ada satu hadis yang mengatakan, sebagai contoh, saya nak buat contoh, bagaimana Nabi pernah mengatakan pada Sayyidina Ali, kalau kamu ternampak perempuan, yang pertama itu laka, wa thaniya alaik. Yang kedua itu adalah dosa ke atas kamu. Maka ada orang buat lawak dalam Facebook ataupun dalam blog ataupun dalam website. Mereka kata, kalau gitu kita tengok lama-lama lah, sekali tapi lama-lama. Dia tak sedar dia sedang buat lelucon, dia sedang buat lawak, tetapi dia tak sedar dia sedang buat lawak perkara yang berkait dengan Islam dan hukumnya. Nabi pernah mengatakan bahawa ada seseorang hamba, innal abda la yatakallamu bil kalimah la yatabayyan yuzilu bihi ila an-nari 70 khirifan atau kama qala. Nabi kata ada seorang hamba, dia bercakap satu perkataan yang dia tak tahu implikasi percakapan dia itu menghina Islam, menghina hukum Islam, menafikan Allah ataupun menghina Nabi SAW, menyebabkan dia terhumban dalam neraka 70,000 tahun. Jadi ini bahaya, sangat bahaya. Jadi itu nasihat dan mukadimah kita untuk orang yang menulis. Sekarang kita pergi pada orang yang membaca dan yang mendengar pula. Dia dua pihak tadi. Yang pertama yang menulis dan yang membuat. Yang kedua yang membaca tulisan-tulisan orang. Yang pertama, Allah SWT telah pun memberikan maklumat kepada kita. Yang pertama, alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Iaitulah orang-orang yang mendengar semua perkataan tapi dia tak ambil semua perkataan. Jadi orang yang bijak ini macam mana? Dia dengar, dia baca banyak tapi dia memilih. Maka dia akan ikut yang dia percaya, dia akan ikut yang terbaik sahaja. Itulah dia orang yang Allah berikan hidayah. Lalu kalau media yang ada di depan kita terbentang luas di internet dan di YouTube dan di mana-mana jua, kita tak ada kemampuan untuk menapis, kita belum orang yang diberi hidayah. Kita bukan orang yang Allah kata ulul albab, orang-orang yang bijak. Ulul albab tu bukan Ahmad Albab pintu itu. Ulul albab adalah orang yang bijak, pandai, yang menggunakan akal sebagaimana yang Allah ingini. Kemudian Allah sebut lagi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas, wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu. Adapun orang-orang yang bijak ini, mereka bila nampak saja ada cerita-cerita, komen-komen yang mengumpat ataupun komen-komen yang melibatkan maruah manusia tanpa saksi yang cukup, mereka dengan segera lagu, dia a'radu anhu, iaitu melagu tadi tu, perkara yang membazir, yang boleh membawa pada fitnah seumpamanya. Mereka menjauhkan diri mereka, lalu mereka berkata, wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kami dengan amalan kami tak mau campur dengan urusan kamu, dan kamu urusan kamu kalau kamu tak dengar, la nabtaghil jahilin. Kami tak akan bersama-sama dengan orang-orang jahil.
Sama juga ayat yang lebih kurang sama maksudnya Allah sebut dalam surah yang lain, iaitu Allah kata wa'idha ya ibadur rahman, adapun orang-orang hamba kepada Allah Ar-Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka jalan di atas muka bumi dalam keadaan tawadhu', dengan rasa penuh hina, humble, humility. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, bila mana orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang kesat, hina, fitnah yang tak ada asas, mereka akan berkata baik kepada mereka, selamat tinggal, ataupun mereka menasihat ataupun menjauhi mereka. Jadi itulah saya kira serba ringkas untuk kita mulakan perbincangan kita hari ini. Sebab media hari ini, sebagaimana saya sebut, orang yang tak ada kelayakan menulis sudah boleh menulis. Orang yang cacat dalam pemahamannya tentang Islam sudah boleh bercakap ibarat seorang scholars. Dan lebih buruk daripada itu, dia cakap bukan untuk dia seorang kali ini. Kalau dulu dia sesat seorang-seorang, kali ini dia membawa kesesatan itu ke sempadan yang lebih jauh. Jadi itulah saya kira sebagai mukadimah kita di peringkat awal ini. Wallahu a'lam. Saya kira satu mukadimah yang cukup panjang lebar juga, Syafiq, ya. Seolah-olah kita dah kehabisan soalan untuk ditanyakan. Apa pun doktor, kita teruskan perbincangan ini sebagaimana doktor jelaskan tadi. Ya, berita yang baik akan memberi kebaikan kepada pembaca ataupun umat Islam, dan berita yang buruk boleh membawa kepada kerosakan. Jadi bagaimana dengan penulisan yang dengan sengaja bertujuan untuk menjatuhkan seseorang, dan ini disogokkan kepada orang lain? Baik, jadi yang pertama sekali kita nak fikirkan kenapakah satu orang ingin menjatuhkan satu orang yang lain. Dia ada beberapa sebab. Yang pertama kerana hasad dan dengki dengan apa yang dipercayai dia diperolehi oleh orang itu, iaitu dari sudut individu. Yang pertama dari sudut individu. Saya tak ada jawatan sehebat dia, maka saya cemburu dengan kehebatan dia, maka saya hebahkan di media bahawa dia ada mempunyai masalah, skandal dan bribery dan seumpamanya, yang tak betul. Jadi itu adalah motif yang pertama. Motif ini menunjukkan kepada kegersangan manusia dalam memahami apakah dia objektif kehidupan. Kalau manusia faham objektif kehidupan, mereka tidak akan merasakan bahawa itulah dia yang mereka ingin capai, iaitulah apa yang carrier orang itu dapat, dia nak dapat juga, maka dia dapat cara keras, dia pun jatuhkan dengan cara-cara begitu. Jadi ini biasanya tergolong dalam bab apa? Dalam bab mengumpat ataupun dalam bab buhtan dalam hadis Nabi, yang mana Nabi kata, kalau kamu bercakap tentang saudara kamu perkara yang betul dilakukan, faqad ibtagtahu, kamu telah mengumpat dia. Ya, yang mereka dia tak suka, dia benda tu betul dia buat tapi dia tak suka orang sebar-sebarkan, kamu sebarkan, kamu telah mengumpat dia. Dan kalau kamu cakap benda yang tak betul dia buat, faqad bahattah, kamu telah pun melakukan, kalau dalam konteks bahasa Malaysia kita sebut fitnah. Dalam fitnah, tapi dalam bahasa Arab yang betulnya buhtan. Bahattahu, kamu telah pun melakukan pembohongan kepada dia. Jadi ini adalah penyakit yang telah Allah masukkan dalam dosa-dosa yang berat, ya. Yang mana berat tu sebab apa? Sebab dosa ini dia tak boleh diampunkan. Allah tak mengampunkan sahaja kalau tak ada kemaafan diberikan oleh mangsa. Itu problem tu. Kalau dosa dengan Allah semata-mata, kita boleh minta apa, contohnya tinggal solat sebab malas, kita boleh taubat, kita qada balik solat, habis, insya-Allah kita yakin Allah Maha Pengampun, selesai. Tapi dosa-dosa yang melibatkan mengumpat, ini susah. Dosa-dosa melibatkan fitnah. Dalam konteks fitnah yang terbesar dalam Islam namanya qazaf, iaitu menuduh seorang melakukan zina tanpa 4 saksi dan seumpamanya. Yang ini adalah yang ada peruntukan dalam hukum Islam. Jadi itu yang pertama berlaku. Yang keduanya berlaku sebab apa? Ada orang menyangkakan saya kena lakukan, jatuhkan dia ni sebab kuasa. Sebab kuasa, sebab dia jadi CEO ni, dia ni banyak nipu. Contohnya, jadi saya kena jatuhkan dia dengan cara yang ikut saluran ke tak ikut saluran. Ada juga yang berniat baik, tetapi caranya mungkin salah. Mungkin kalau caranya salah, tetap salah walaupun niatnya baik, kecuali ada beberapa pengecualian yang Nabi berikan. Boleh kita buat cara yang salah dengan niat, dengan sebab matlamat yang betul. Kita selalu dengar ada orang kata matlamat tidak menghalalkan cara. Dalam bahasa Arab kita sebut al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Sesungguhnya matlamat tak menghalalkan cara. Tapi dalam fiqhul Islam tidak secara itlaqan. Itlaqan maksudnya tidak secara total dan general. Ada beberapa perkara yang Islam berikan peruntukan, boleh melakukan mengumpat kerana maslahat yang lebih besar. Sebagai contoh, dalam ilmu hadis ada jarh wa ta'dil, iaitulah ada boleh kita sebut nama perawi ni, dia ni pembohong, dia ni adalah orang yang pelupa. Kita sebut benda-benda yang betul tapi sebab nak jaga maslahat yang lebih besar. Jadi ada
Matlamat mengalahkan cara ada dalam konteks-konteks yang tertentu. Jadi itulah mungkin seberingkas jawapannya. Baik doktor, kalau kita melihat hari ini kalau kita melihat sebenarnya ura-ura contoh, saya ambil satu contoh lah. Sebelum ni ada orang kata pembubaran parlimen telah berlaku sebelum ni, sehingga hari inilah detiknya 3 bulan April 2013. Kemudian maklumat tersebut tersebar dengan luas. Jadi dari sudut fiqahnya contohlah, kalau kita melihat bagaimana Islam meletakkan berita tu telah tersebar dengan luas, dan berita palsu tersebut memberi kesan kepada seluruh mungkin rakyat Malaysia mula gusar terhadap negara atau sebagainya. Mungkin ada panduan terhadap perkara tersebut. Macam mana soalan ni, saya tak apa. Maksudnya apa hukum kalau kita melihat Islam meletakkan bahawa satu berita palsu yang disebarkan secara luas, siapa yang letakkan kesalahan tersebut? Baik, berita palsu sekarang ini dalam Islam sentiasa mengajar mana-mana orang yang berautoriti untuk mendidik masyarakat dia cara menerima berita. Maka atas sebab itu dalam satu kaul ataupun athar menyebut annas ala dini mulukihim. Biasanya rakyat akan mengikut tata cara dan cara peringkat level yang diajar oleh, ataupun bukan diajar, disetkan oleh kepimpinan. Tak kira kepimpinan itu dalam keluarga, si ayah, dalam masyarakat penghulu, ataupun tu imam qaryah, ataupun kalau ada negeri mungkin YB dia, ataupun menteri besar, ataupun menteri dan seumpamanya. Maka semua ada peranan untuk mengasaskan dalam masyarakat teknik macam mana nak menyaring maklumat-maklumat yang sampai kepada masyarakat. Bila teknik tu macam mana? Teknik itu yang kita sebut tadi. Contohnya Nabi pernah sebut, apabila kamu dengar dua pihak yang bertelagah, kamu mestilah dengar kepada dua-dua pihak dengan tepat. Jangan dengar satu pihak, stop. Kamu pun terus buat judgement, tak boleh. Kamu kena dengar kedua-duanya, barulah kamu buat judgement. Sebab itulah dalam era pilihan raya sebagai contoh, mesti saya kira akan ada berita-berita palsu, sama ada palsu sama tak sengaja, atau ada palsu yang disengajakan. Biasanya tak ada yang tak intentionally. Jadi ada juga kita dinisbahkan bercakap satu perkara yang kita tak cakap, ataupun kita cakap konteks yang lain, tapi dia faham konteks lain, dia pun tuduh kita cakap. So kita nak cover balik susah, sebab orang dah sebarkan di media baru. Media baru ni takkan ada orang yang pertama kali baca 100,000, kali kedua dia baca pembetulan kita pun 100,000. Susah nak cari macam tu. Kan? Jadi sebab itulah, untuk elakkan kemudaratan tu tersebar, rakyat perlu diajar macam mana cara adil dalam menerima maklumat, dan cara itu mestilah ditunjukkan contoh terlebih dahulu oleh media-media yang paling berpengaruh di dalam masyarakat. Mungkin Facebook tak berpengaruh dari sudut credibility. Radio mungkin lebih berpengaruh. Akhbar lebih berpengaruh, majalah dan nama-nama orang yang bercakap mungkin berpengaruh. Maka orang-orang ini perlu digemblengkan untuk mengajar teknik menyaring. Dan saya kira dalam perbincangan kita ini juga, Doktor, mungkin kita dapat memberi pendidikan kepada rakan-rakan pendengar kita dan juga diri kami sendiri, bagaimana kedudukan kita yang apabila kita mendapat sesuatu berita sebagaimana yang berlaku dalam Facebook, kita tidak tahu berita itu sahih ataupun tidak, tapi kita dah sebarkan dan menjadi satu ledakan lah. Sedangkan perkara itu tidak dipastikan kesahihannya. Kedudukan seseorang itu bagaimana? Ini saya kira boleh memberi pendidikan juga pada kita. Sekarang ni kalau kita menyebarkan sesuatu yang kita tidak pasti, ada orang dia bukan, dia rasa masa dia sebarkan dia pasti. Dia rasa masa dia sebarkan tu ni pasti betul. Lepas tu bila ada orang beri input baru dia rasa tak pasti. Maka apa yang perlu dilakukan? Delete. Itulah juga yang pernah saya lakukan. Kita tak malu untuk mengaku bahawa kita manusia yang lemah untuk mengetahui setiap kebenaran di setiap pelusuk. Saya pernah menyebarkan, saya tak ingat ada gambar luar negara punya kes sebagai umpamanya. Lepas tu bila ada orang-orang pakar yang masuk memberikan input, saya tersalah rupanya. Sebab kita delete supaya semua orang-orang yang share tu akan tak dapat dah lagi dia punya sambungan dia. Kemudian kalau kita rasa benda tu memang sangat besar, kita akan buat status yang baru, kita akan maklumkan tentang kesilapan maklumat itu. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Begitu juga dengan akhbar. Jangan maknanya berita yang telah tersalah itu di tajuk utama, tapi pembetulannya dalam nota yang sangat kecil. Itu tidak ada keadilannya di situ. Dia kena buat nota yang sebesar. Tapi saya pasti akan ada orang fikir mengatakan, kalau gitu jatuh kredibiliti kita. Ini adalah macam mana worldview kita. Worldview kita, kalau kita mengaku kesalah, kita rasa kita kalah. Ada orang mengatakan begitu kan. Tapi sebenarnya mengaku salah tidak kalah, tapi sebenarnya menang. Malah inilah dia barakah. Ada sebahagian orang yang mengaku salah, markamnya lebih tinggi daripada orang yang tak pernah mengaku salah.
Ya, sebab itulah Nabi pernah mengatakan tidak ada seseorang yang menghumblekan diri dia, merendahkan diri dia, illa kecuali Nabi kata Allah akan meninggikannya. Jadi ini keadaan dia. Kita nak ajar masyarakat kita, terutamanya ahli politik, yang paling liat untuk mengaku salah. Kan? Kalau doktor mungkin yang paling kurang mengaku salah, tapi biasanya doktor pun bimbang juga kalau dia mengaku salah, dia hospital kena bayar berpuluh-puluh ribu, pun mungkin akan menyebabkan ada menyebabkan tak mahu ataupun menafikan, denial syndrome sentiasa ada. Jadi saya kira begitu yang perlu dilakukan. Maknanya kalau kita tak apa pasti, confirm tak pasti, jangan sebar. Tapi kalau kita pasti, kita sebarkan, tiba-tiba salah, padamkan, betulkan sebagaimana besarnya yang kita lakukan. Begitulah. Baik, ini mungkin pencerahan awal. Mungkin juga selepas ini kita memberi peluang kepada rakan-rakan kita di luar sana untuk berinteraksi. Juga kami buka peluang waktu ini di Facebook IKIM di www.facebook.com/ikim.fm, dan boleh hubungi kami di talian 036205 1500 sejurus selepas penaja iklan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, ceria nampak hari ni. Nak pergi mana ni? Ke Bank Muamalat nak berwakaf. Apa? Berwakaf di Bank Muamalat? Wakaf apa tu? Kalau kamu nak tahu, Bank Muamalat Malaysia Berhad dengan kerjasama Perbadanan Wakaf Selangor kini menawarkan perkhidmatan wakaf tunai, Wakaf Selangor Muamalat. Wakaf tunai? Ya, wakaf tak semestinya tanah. Sumbangan tunai pun boleh. Sekarang senang aja. Setiap orang pun boleh berwakaf. Dana ini disalurkan ke sektor kesihatan dan pendidikan untuk mereka yang lebih memerlukan. Kalau macam tu, aku pun nak berwakaf jugalah. Mohlah kita. Kunjungilah mana-mana cawangan kami atau layari www.muamalat.com.my atau hubungi 1300 88 8787. Esok masih ada. Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda petang ini, kita bersama dengan yang bahagia Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman, pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, berbicara berkenaan dengan penulisan di media antara benar dan palsu. Dan tadi kita dah banyak berkongsi dengan doktor-doktor pun dah terangkan beberapa kaedah, beberapa perkara yang wajar dilakukan, dan kita meraihkan rakan-rakan kita yang memanggil, juga yang memberi respon melalui Facebook. Ya. Kita sebelum kita meneruskan soalan yang berikutnya, saya kira kita bersama dengan pemanggil pertama terlebih dahulu. Kita bersama waktu ini daripada Kuantan, Cik Rais. Mungkin ada perkongsiannya. Silakan. Saya ni doktor kategori orang cacat pemahaman agama lah. Sebetulnya saya nak tanya macam gini, apa nama, yang saya pernah dengar lah, saya pernah baca, saya pernah dengar, satu tempat kita boleh menipu adalah masa perang. Jadi andaikanlah yang kita berjuang dalam agama, dalam apa semua ni pun salah satu perjuangan. So macam mana konteks menipu dalam perang? Sebab boleh claim saya menipu ni sebab saya nak menang ni, saya ada tujuan ni, saya menipu ni sebab ada tujuan B dan sebagainya lah. Saya harap doktor boleh terang lah. Terima kasih. Mungkin terus menipu bukan dalam media, tapi menipu dalam perang. Kita raikan juga, doktor. Baik, jadi menipu dalam perang ini memang ada nas yang cukup popular, al-harbu khud'ah ataupun al-harbu khid'ah, iaitulah peperangan itu dipenuhi dengan tipu daya, khud'ah ataupun khid'ah. Jadi itulah yang maksudnya tipu. Oleh bagaimanapun dalil ini kita kena melihat bagaimana cara dan teknik yang dilakukan oleh Nabi, yang mana yang pertama sekali dilakukan dalam peperangan yang bagaimana. Maka peperangannya peperangan fizikal yang menggunakan senjata yang boleh terbunuhnya nyawa. Itu dia. So jadi kalau ada orang cuba nak menggunakan dalil ini untuk politik pilihan raya, maka itu kena ijtihad lebih sikit lah. Sebab dia tak begitu tepat mungkin, sebab politik pilihan raya adalah satu peperangan idea untuk mendapat sokongan siapakah yang lebih berpengalaman, berwibawa untuk mentadbir dan mendapat mandat menjaga amanah negara. Dia bukan peperangan fizikal yang menyebabkan mati.
ya. Tapi peperangan yang kita sebut ni peperangan yang keduanya, peperangan di antara Islam dengan bukan Islam yang memerangi Islam. Jadi dalam negara kita bukan Islam ini dia tak memerangi Islam secara dia nak meruntuhkan Islam, nak murtadkan kita semua secara jelas, maka itu sukar untuk kita pukul rata. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, cara Nabi buat macam mana? Yang pertama, Nabi SAW mengharuskan untuk sahabat-sahabat yang beruban untuk mendaikan pula ya, mewarnakan rambutnya ke warna hitam. Sebabnya pada hukum asalnya kita yang beruban, ingat sesiapa yang beruban di luar sana hukumnya haram untuk kita mewarnakan rambut ke warna hitam. Jadi kalau ada uban, sama ada dibiarkan berwarna putih ataupun nak berwarnakan dengan warna inai boleh, tapi warna hitam tak boleh, sebab ada unsur elemen penipuan yang jelas daripada dah nak berumur masih nak rasa muda dan rasa teruna remaja lagi. Maka tetapi dalam peperangan diharuskan untuk mewarnakan rambut warna hitam, sebab nanti kalau tentera Islam semua putih belaka, orang musuh tengok tak takut aku semua tua ni jalan lari sikit mampu dah ya. So jadi susah. Jadi itu tipu begitu. Dia tak memberikan kesan kepada sesama mereka yang dan tak memberi kesan dia maknanya kepada kekuatan Islam gitu. Yang keduanya, Nabi pernah menggunakan cara tauriah, iaitu cara menyembunyikan. Dia tipu yang bukan tipu palsu, tapi tipu menyembunyikan. Iaitulah sebagai contoh Nabi pernah mengatakan ana minal ma', iaitulah kami ni, Abu Bakar kan, kami daripada air. Disebut kamu daripada mana ni? Sebab masa tu semua orang tengah kejar Nabi. Maka Nabi kata aku daripada air. Minal ma', daripada ma' tu orang yang dengar tu faham, oh ini daripada ma'ul Iraq, dekat satu tempat kat Iraq. Nabi tak kata ya, Nabi tak kata yes, dan Nabi tak kata ya, tak kata no. Nabi senyap saja. Yang kamu pandai faham daripada Iraq itu kamu punya masalah. Tapi Nabi cakap betul, daripada ma' apa? Daripada air mani. Dan juga Allah juga menyebutkan semua yang hidup ni daripada air. Jadi itu yang dimaksudkan penipuan. Jadi kalau penipuan manifesto, janji benda yang takkan dibuat tapi dijanji nak buat, ini tak termasuk dalam penipuan yang diharuskan. Malah kalau kemenangan dengan penipuan begini, sudah tentulah keberkatan itu akan menjadi kurang, khususnya kalau penipuan tu jenis berat. Tapi kalau yang macam saya sebut tadi yang tidak memberikan mudarat yang besar, mungkin kita boleh bincangkan case by case lah. Dan kita berbicara tentang penulisan di media antara benar dan palsu dari pengamatan doktor sendiri. Penulisan di media kita, tak kiralah arus berana dan juga media-media sosial dan sebagainya, banyak berita benar ke banyak berita palsu, doktor? Saya kira yang benar itu biasanya dalam bab sukan tu biasanya banyak benar. Berapa kosong tu banyak yang benarnya lah. Tepat. Memang tepat. Ya, dan kemudian berita-berita bisnes pun boleh kita kata separa-separa. Ada separa yang benar, ada separa yang anggaran-anggaran, ya, dan begitu juga laporan-laporan, itu mungkin baik benar. Tapi bila masuk saja ke berita-berita jenayah pun saya kira banyak yang benar sebab dia laporan-laporan yang sahih. Adapun berita-berita yang segmen-segmen tertentu yang mungkin kita rasa ada perbincangan dan banyak yang mungkin boleh disemak, iaitulah berita berkenaan politik, berita tentang individu-individu politik. Yang ini yang banyak. Jadi kalau dalam akhbar itu balance, ada cerita agama pun biasanya tak adalah nak nipu, kecuali ada beberapa fraction, beberapa aliran yang benci-membenci di antara satu sama lain. Dia sukalah nak tipu orang tu kata begitu padahal orang tu tak pernah kata, ataupun dia yang takwil sendiri orang tu hina Nabi padahal orang tu tak hina Nabi pun. Jadi ada juga. Tapi yang banyak adalah individu politik dan politik kepartian. Yang sekian yang lain daripada itu masih lagi boleh dibaca dengan tenang dan begitu. Pada pandangan doktor juga, kenapa ini berlaku sedangkan agama kita melarang keras sesuatu berita yang tidak sahih, apatah lagi palsu? Nah, dia berlaku sebagaimana saya maklumkan tadi kerana bergantung kepada pemimpin-pemimpin masing-masing. Ada pemimpin yang mendoktrinatkan ahli-ahlinya bahawa apa yang kita lakukan ini, kemudaratan menipu itu, palsu itu lebih kecil berbanding objektif yang ingin kita capai. Jadi ini menyebabkan ahli-ahli membuat penipuan kerana objektifnya adalah lebih besar, masalah awam katanya. Ya. Jadi ini sukar untuk kita letakkan secara general boleh atau benar, tetapi palsu tetap tidak banyak perkara yang palsu itu dibenarkan. Yang pada bernama je palsu je biasanya haram lah, kecuali ada beberapa perkara yang diharuskan yang palsu, iaitulah gigi palsu, kaki palsu, hidung palsu. itu semua masih lagi dibenarkan untuk perubatan, ya. Doktor, kalau kita melihat ini realiti yang berlaku di media kita pada hari ini, berlaku di mana memaparkan perkara-perkara aib, ataupun yang berlaku adalah
mungkin berita-berita yang kadang-kadang pelik. Contohnya ialah jenayah yang luar biasa, contoh yang tidak sepatutnya dipaparkan. Dia memberi kesan negatif sebenarnya kepada masyarakat. Mungkin ada panduan bagaimana Islam mengajar berita-berita bagaimana yang seharusnya diletakkan dan didedahkan kepada masyarakat khususnya. Baik, soalan yang sangat baik, dan saya kira memang saya sendiri mungkin belum ada satu pandangan yang konkret dari sudut etika bagaimana kewartawanan nak menyebarkan berita tentang jenayah sebagai contoh. Ya, saya sendiri pun masih berfikir, sebab kalau kita lihat penyebaran jenayah ini ada pro dan kontra. Kalau kita sebarkan berita jenayah sebagai contoh, maka akan orang kata, oh, aku ingat aku seorang yang jahat atas muka bumi ni. Rupanya ramai lagi kawan-kawan aku yang lebih jahat pada aku lagi. Jadi dia dah jadi trend. Oh, dah biasa dah buang anak, oh dah biasa dah. Tapi kita nak fikir baik juga, nak tunjuk masyarakat kita kena lebih berhati-hati sebab tu banyak jenayah ni. Tapi dari sudut masa yang sama kita mempromosikan pada orang yang tidak pernah berfikir untuk buat kepada nak buat. Betul. Jadi itu yang kita risau. Jadi apakah yang boleh disebarkan? Aib yang macam mana? Agar contohnya ada orang yang kena tangkap basah. Perlukah kita sebarkan berita ini? Kita kata perlu sebab ini adalah pengajaran padan muka dia. Tapi Islam tak fikir padan muka dia itu. Kecuali ada betul-betul peruntukan macam yang pada zaman Nabi SAW dalam hukum hudud sebagai contoh adanya rejam sampai mati, dan dibuat sebat 100 kali dibuat di khalayak ramai. Jadi ada yang memang Islam suruh sebarkan, tapi dalam kelompok itu tapi maknanya adakah kalau tangkap basah saja terus kita nak hebohkan, pecahkan berita ini, ada orang bercerai saja kita hebahkan sampai habis-habisan, kemudian yang bekas isteri pula dedahkan suami ni begini-begini pun kita pun suka. Oh, yang ini tak termasuk saya kira di dalam berita yang boleh disebarkan. Malah jangan kita marah orang yang sebarkan saja. Ada kalanya pasangan itu sendiri menyebarkan atau orang yang buat aib itu sendiri menyebarkan. Nabi pernah menyatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umat aku boleh diampunkan kecuali orang yang sengaja menyebarkan aibnya sendiri. Wa inna minal muhajirah orang yang menyebarkan ni malam-malam dia buat satu amalan yang baik, dia buat satu amalan yang teruk, kemudian pada subuh itu Allah pun tutup dia punya keaiban. Tapi rupa-rupanya pada esok hari dia cerita pada kawan dia, aku buat gitu-gitu. Ada orang menyebarkan dia di internet, di Facebook, di blog, di Twitter dan seumpamanya dia buat itu dan ini. Adakah ini menggambarkan saya kira saya sebut sebagai bangsa kita lah tidak beradab ataupun mempunyai pemikiran mentaliti yang rendah? Baik, saya boleh tak berani nak katakan sebagai general lah tapi kalau kita lihat secara umum begitu memang kita agak risau. Kita lihat memang betul masyarakat kita dari sudut adab semakin kurangan dari sudut malah kalau saya pensyarah universiti pun saya dapat feedback daripada sahabat-sahabat pensyarah, anak-anak murid universiti pun semakin kurang tahu common sense, semakin kurang adab. Malah kalau kita lihat, minta maaf saya sebut walaupun agak pedas sikit ada kalanya iklan kita pun nak menegur pun iklan kita buat dalam bentuk yang marah. Kita marah nak mengajak orang pada kebaikan. Agaknya kalau orang ajak kita kebaikan dengan marah, kita suka tak? Kita tak suka. So bagaimana mungkin kita boleh fikir sebaliknya, kita marah orang mesti suka aku lalu ikut, kan? Dan Nabi tak guna cara marah dalam banyak keadaan. Nabi guna marah bila pada sahabat yang sangat rapat sahaja. Pada orang-orang jahil, orang awam, Nabi tak guna marah. Maka sebab itulah Imam Malik bin Anas pernah berkata, kalau kamu nampak idza ra'aitan nas yudafi'u 'anil haqqi bisyatm apabila kamu nampak ada orang mengajak kepada kebaikan dengan cara mengeji, memarah dan seumpamanya, ketahuilah dia tidak ada ikhlas. Kerana kebaikan, kebenaran tak perlukan kepada marah dan cacian. Saya kongsikan satu soalan daripada rakan Facebook sebelum kita berkongsi dengan rakan pendengar kita, Doktor daripada Puan Salina Ismail. Katanya bagaimana seseorang yang mendapat ataupun memperoleh pendapatan sumber rezeki dengan cara mengaibkan orang. Saya kira Puan Salina merujuk kepada golongan penulis lah, wartawan dan sebagainya. Baik, yang pertama sekali ada disebutkan oleh Nabi SAW, la'ana Rasulullah, ataupun dalam satu hadis Nabi la'ana Rasulullah akila riba wa mukilahu wa syahidai wa katibahu. Dilaknati oleh Rasulullah orang yang terlibat dalam riba, benda haram, penulis dia, pemakannya, pemberi makannya dan juga yang menjadi saksi. Jadi
dalam satu hadis Tirmizi pula, Nabi ada sebut 10 orang yang terlibat dengan arak yang semuanya dilaknati. Orang yang tukang beli, yang tukang order, yang tukang bawa lori, yang tukang ngilang, semua sekali. Jadi kalaulah kita kerja sebagai wartawan hiburan, dalam wartawan politics, yang memang sumber rezeki kita adalah kita tahu dah yang kita tulis tu memang bohong, tapi kita kata dah ini aku punya ketua editor punya kehendak, nak buat macam mana, kan aku tak dapat gaji kan, nak bagi makan anak macam mana. Kita kena ketahui bahawa rezekinya adalah haram. Ya, ini jelas dalam hadis Nabi yang kita sebutkan tadi. Malah dalam kaedah fiqh juga mengatakan ma'addali ilal haram fahuwa haram. Apa-apa yang membawa kepada haram, dia juga adalah haram. Jalan kepada yang haram itu juga adalah haram. Ya, jadi ini adalah satu etika yang besar yang perlu kita faham. Nabi pun pernah mengatakan fa'ajmilu fit talab, cantikkan cara pendapatan rezeki kamu. Dan jangan kerana kalau istibta'ah, jangan kerana lambatnya rezeki kamu datang, maka kamu cari dia dengan cara yang membawa maksiat kepada Allah. Kerana cara mendapat rezeki dengan cara maksiat tidak akan memperoleh keberkatan. Lalu memang kamu dapat duit, tapi duit kamu tidak akan membawa kebahagiaan kamu dalam dunia dan di akhirat. Jadi itu yang kita kena fahamkan kepada semua wartawan, penyebar dan seumpamanya. Lalu kita kesian hari ini orang-orang yang membaca berita sekalipun. Dan kita hanya membaca teks yang sudah siap lah Ustaz, kan? Tapi saya baca, saya tak tahulah benda ni betul tak betul, kan? Maka orang yang menyediakan teks adalah yang pertama-tamanya. Tapi adakah orang yang membaca itu tidak terkecuali? Nah, ini perlukan semakan. Kena cek balik lah Syafiq, nak baca berita lepas ni. Perkara kita yang lebih utama, dan mungkin waktu ini kita nak meraihkan rakan-rakan kita di luar sana yang nak menghubungi kami 0362051500. Waktu ini kita bersama dengan Puan Az-Zakiyah daripada Batu Gajah. Silakan. Okey, soalan saya nak tanya kepada Dr. Zaharuddin. Sekarang ni kita diambang pemilihan, memilih calonnya untuk dijadikan sama ada sebagai wakil rakyat ataupun YB. Jadi apakah tips yang doktor boleh bagikan kepada rakyat Malaysia untuk menyaring apa yang dikatakan oleh contohlah calon ke ataupun media ke berkenaan situasi calon itu ataupun parti itu bagi meraih undi, bagi menangkan calon tersebut dalam pelarian ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira jawapan saya lebih kurang sama dengan mukadimah saya tadi, yang mana Allah dah nyatakan orang yang diberi hidayah adalah orang yang mendengar semua pihak. So jadi kalau kita nak buat putusan dalam dua gabungan yang besar hari ini, yang kita namakan tak payah saya sebutlah, tuan-tuan tahulah kan, maknanya kita kena tengok media yang bersama-sama mereka terlebih dahulu. So ada satu media yang bersama dengan A, ada satu media bersama dengan B. So untuk bersifat betul dalam cara kita memilih dan menyaring, kita kena dengar dua-dua. Baca berita yang ini dan baca juga berita itu. Jangan baca dan dengar satu-satu tapi tak dengar yang lain. Jadi tuan-tuan jangan merasakan bahawa tapi saya tengok ini berita di televisyen. Berita televisyen tidak neutral dalam banyak keadaan juga. Tapi kalau sumbernya tu satu tu je doktor, macam mana? Itu sebabnya kita ada media cabang-cabang tadi ni. Kita ada media Facebook, kita ada media internet, ada YouTube. Jadi kita kena jadi orang yang membaca dan berfikir dengan lebih. So kalau kita kata media yang ada di televisyen neutral, kita tak boleh untuk buat sebegitu mudah keputusan begitu. So kita kena bersifat faham. Yang ini kata gini, kita nak dengar pula apa yang akan jawab itu. Lepas tu kita buat pendirian kita. Dan kalau pendirian kita tetap dengan apa yang disebut oleh berita di media utama, teruskan. Kemudian kalau media cetak pula, dia ada media cetak yang ini, ada yang pro sana, ada yang pro sini. Kena baca dua-dua. Oh, letih lah kalau gitu. Oh, memang letih. Tak ada siapa kata nak mencari kebenaran ini tak letih. Malah nak mencari syurga itu letih. Sebagaimana Nabi kata khuffatin naru bil makarih. Silsilah. Khuffatil jannah bil makarih wa khuffatil nar bisyahawah. Jalan dan lorong membawa kepada syurga adalah dengan duri-duri, dan jalan ke neraka dengan mengikut syahwat dan keseronokan dan rehat. Begitu. Dan kalau seseorang menyebarkan kebaikan, quote and quote, kebaikan seseorang, pemimpin ataupun sebagainya, macam mana? Kita tak tahulah orang tu sebenarnya memang betul-betul baik atau sebagainya, tapi digambarkan sebagai baik. Yang pertama sekali, kalau kita tersilap menyebarkan kebaikan orang yang rupanya tak apa baik, itu kurang mudarat berbanding menyebarkan kejahatan orang yang sebenarnya tak jahat.
Ini Nabi berikan panduan. Nabi kata, la ayyukhti al-imam fil afwi khairul lahu min an yukhti'a fil uqubah. Nabi kata seorang imam, ini dalam konteks kalau pemimpin atau kalau qadi, seorang hakim, dia tersilap memberikan pengampunan. Pengampunan kepada orang yang salah lebih baik daripada menjatuhkan hukuman kepada orang yang tak salah. Jadi ini sama. Maknanya kalau orang ni tak berapa baik, kita duduk sibuk-sibuk sangat, dia baik sangat. Ini kalau tersilap pun dia punya mudarat kurang. Berbanding yang satu lagi. Yang keduanya, kalaulah betul-betul dia baik, kita sebarkan, maka itu disebutkan oleh Nabi adalah nikmat busyra, tilka ajil busyra mukmin. Itu orang yang buat baik ni, dia tak inginkan pujian, tapi orang puji kat dia, masih kat dunia lagi. Patutnya dia dapat kat alam barzah, tapi dah puji kat dunia. Nabi kata itulah berita gembira pada orang-orang yang saleh, yang buat kebaikan, orang-orang mukmin. Teruskan, kita boleh sebarkan kebaikan dia, tapi dengan syarat kita kena pastikan cara menyebarkan kebaikan dia berhemah. Ada sebahagian orang memuji di depan-depan muka orang yang dipuji. Ini Umar Al-Khattab pernah mengatakan bahawa Nabi pernah mengatakan bahawa kalau kamu kamu puji orang depan orang, kamu adalah qata'tum azharahum, kamu memotong belakang dia. Maknanya kalau silat-silat orang, kita puji dia, dia akan jadi melambung-lambung, akhirnya dia akan sentiasa merasa dia betul, akhirnya dia jadi osak. So nak puji orang, puji di belakang dia. Nak puji orang, berpada-pada. Tak boleh terlebih-lebih, nanti dia jadi ta'assub, menyebabkan berlakunya ketaksuban. Tapi daripada kita memburukkan orang, baiklah kita membaikkan orang. Betul. Okey, kita raikan. Waktu ini kita nak raikan rakan yang memanggil kita daripada Gunung Semanggol, Encik Muakhir. Silakan persoalannya. Pertamanya saya merasakan bahawa perkembangan laman-laman sosial yang berlaku dalam negara kita amat kritikal, dan ia digunakan oleh banyak pihak untuk menyebarkan berita-berita yang palsu dan tidak benar. Saya kira bahawa umat Islam dalam negara kita mestilah sedar tentang tanggungjawab dan kematangan mereka bila menggunakan sesuatu laman sosial itu. Mereka mestilah menulis bahan-bahan berita di dalam laman-laman sosial tersebut dengan berasaskan kepada ilmu, kematangan, bertanggungjawab. Kerana inilah trust yang menjadi sifat kepada baginda Rasulullah SAW, iaitu sifat sidik dan amanah. Dan saya ingin menyebut seperti yang disebut dalam Al-Quran, iaitu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kamu orang fasik membuat berita, maka kita kena selidik kita terlebih dahulu, supaya berita-berita yang disiarkan, yang dipaparkan di laman-laman sosial tersebut dapat memberi kebaikan, bukan memberi masalah dan kemudaratan kepada rakyat dan masyarakat kita. Jadi saya minta pandangan yang cukup baik dan bernas daripada Dr. Zaharuddin di studio pada petang ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, itu daripada orang Gunung Semanggol. Ceramah pendek. Ya, saya tidak ada apa-apa bantahan. Cuma saya nak tambah sikit adalah memang betul berlakunya kebejatan dan penyebaran berita palsu sangat kritikal. Malah saya nak tambah sikit yang lebih bimbang daripada itu, bila mana setiap orang sudah semakin jahil bahawa dirinya jahil. Setiap orang menyangkakan dirinya cukup layak. Hari ini kita dapat lihat bahawa adanya media baru, orang-orang yang berkelayakan dan spesialis telah diremeh-remehkan dalam bidang dia. Contohnya kalau ada ilmuwan yang menyampaikan pandangannya, maka diremehkan oleh orang-orang yang belajar pun entah apa-apa, belajar pun jadi apa-apa yang tak ada kaitan sama sekali, tapi dia boleh membantah dengan seolah-olahnya dia adalah sangat benar dan kita adalah sangat salah. Dan keduanya orang akan terlampau tergesa-gesa membuat keputusan, padahal media baru sebahagiannya sangat pendek tempat untuk huraian. Contoh di status Facebook, berapa panjang sangatlah kita nak hurai. So kita berikan pandangan yang memerlukan kepada rangka lihat yang lebih luas. Tapi mereka baca sikit, mereka tu membaca dengan intonasi yang mereka redai. Kalau mereka sedar ada masalah, mereka baca dengan intonasi marah. Mereka tu tuduh kita marah, padahal kita tak marah pun. Kamu yang duk dalam imajinasi kamu, kita marah. Jadi ini adakan mengganggu. Ada juga ada kanak-kanak pun yang baru tingkatan 3 masuk dalam Facebook. Ada yang lebih muda daripada tu, tipu umur dia, tapi bercakap macam seolah-olah ahli politik se-Malaysia. Jadi ini bahaya, dan ini yang menyebabkan berita-berita palsu semakin makmur dan semakin tersebar. Jadi kemudian disebutkan tadi adalah mesti berbalik kepada asas ilmu. Jadi asas ilmu itu sendiri ada pelbagai interpretasi.
Jadi ada seorang engineer, dia merasakan dia apa yang dia cakap dasar dia asas-asas ilmu tentang Islam, tapi sebenarnya bila dilihat oleh orang yang pakar dalam bidang Islam, dia lihat, ya Allah, masalahnya pemikiran orang ini. Bila ditegur, orang itu akan melenting. Jadi ini banyak sangat berlaku, ya. Samalah juga di kalangan ilmuwan syariah Islam pun ada juga yang sesama mereka juga mempunyai ilmu yang berbeza-beza. Lalu teguran-teguran sentiasa dan nasihat-nasihat sentiasa diperlukan, ya. Wallahu a'lam. Baik, waktu ini kita nak bersama dengan Cik Muhammad dari Kuantan, kerana persoalan yang ingin diutarakan kepada yang bahagia doktor. Silakan. Assalamualaikum doktor. Saya ada soalan. Ini tentang pilihan raya juga mengenai meraih undi. Ada yang bagi macam hamper ke, ada yang bagi macam duit tambang ke apa. Bagaimana dalam konteks itu untuk kita ketika mengundi nanti, kiranya kita menyokong ke, kita tak menyokong ke? Itu saja, terima kasih. Baik, merayu undi dengan memberikan hadiah sempena pilihan raya ini mungkin tak berapa nak sempat nak uraian dalam 3 minit. Tapi saya ada tulis dalam buku saya, dalam buku Indahnya Hidup, Indahnya Politik Cara Islam. Cuma ringkasannya saya nak beri maklumat bahawa ada jenis yang haram, ada jenis yang halal. Yang haram tu kalaulah digunakan duit yang dimiliki oleh kerajaan ataupun duit yang dimiliki oleh rakyat, ya. Kemudian diberikan itu, memang diberikan janji dan juga kepastian mesti mengundi dia, tak boleh terbuka kepada penilaian masing-masing. Kau dah ambil ni kau mesti, ya. Maka itu tak boleh lah patutnya, ya. Tapi kalau diberikan itu pula, katalah diberikan memang sebab memang kita langsung tak pernah dapat hak kita, maka diberikan, maka kita rasa kita mengambil hak kita yang biasa. Kemudian tak pula diberitahu, jaminan kau mesti undi aku, kau mesti, itu bolehlah nak ambil. Maknanya mungkin tidaklah. Tapi apa-apa pun kena tengok kepada akta pilihan raya jugalah, jadi sebelum kita tamatkan, saya ada sikit nak berikan maklumat bahawa tentang saya punya statement pun ada sebahagiannya mungkin saya tersilap dalam tersasul dalam ceramah, atau mungkin orang yang mendengar tu tersalah mengambilnya, ya. Lalu ada disebarkan di Facebook tentang kenyataan saya tentang mengundi orang non-Muslim, yang mana saya menyatakan begitu dan begini, dan kemudian dinyatakan bahawa saya katakan ini daripada Syekh Rashid Ridha, ya. Jadi kalau ada, saya menafikan bahawa saya mengatakan ia daripada Syekh Rashid Ridha, ya. Dan kemudian saya, kalau betul saya ada tersasul atau saya katakan mungkin saya tersasul, jadi saya tarik balik kalau ada saya sebut tentang Rashid Ridha itu. Tapi memang pandangan saya, mengundi calon dalam konteks Malaysia berbeza dengan mengundi batang tubuh. Mengundi calon itu bukan mengundi batang tubuh individu itu, bukan mengundi non-Muslimnya dia atau Islamnya dia, tetapi mengundi kepada gabungan yang dia bersama dengannya. Jadi tidak di syakhsiyah iktibariyah kita namakan. Dia undi syakhsiyah iktibariyah dan bukan syakhsiyah fardiyah. Dia bukan mengundi individu. So ketika itu saya kira tidak ada timbul sangat masalah akidah kalau kita mengundi non-Muslim. Kita telah pun bercanggah dengan Al-Quran, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jadi semua saya nak betulkan, saya tak ada sebut, kalau ada sebut saya tersalah menyebutkan tentang Syekh Rashid Ridha itu. Wallahu a'lam. Saya. Dan kita ada beberapa masa lagi. Mungkin ada satu lagi sebenarnya daripada Damansara. Ini mungkin panggilan terakhir daripada untuk waktu ini. Cik Johari, silakan soalannya. Soalan saya, bagaimanakah kita nak, sama ada kita nak memberi nasihat ataupun pendapat pada orang-orang yang menaburkan fitnah, sama ada melalui media masa ataupun elektronik, sama ada Facebook. Itu soalan saya lah. Kita bercakap tentang penulisan di media. Bagaimana pula dengan mereka, contoh saya bagi contoh fotografer lah kan, yang menyiarkan gambar-gambar ni, sama juga. Baik, yang pertama sekali, macam mana nasihat ni, yang pertama kita kena tengok kita punya authority ke atas orang itu. Kalau kita punya authority itu ahli keluarga kita, isteri kita, suami kita, anak kita, mungkin lebih mudah, ya. Tapi kalau tidak ada authority itu orang kawan sepejabat kita dan dia orang di bawah jawatan dengan kita dan kita direport pada kita, itu mungkin kita boleh ambil peluang menggunakan kedudukan itu. Betul. Kalau tidak ada juga orang luar, entah siapa-siapa pun kita tak tahu, kita masih boleh menggunakan cara yang baik. Yang pertama, mesti cara yang baik.
Jangan maknanya terus sembrono nak marah, nak maki, nak tuduh memang kau ni jahat sungguh, sengaja nak buat bohong. Jangan. Cuba kita niatkan baik dan sangka baik terlebih dahulu, kita hantar dia message ya, dan kemudian kita berikan pandangan kita ya. Jadi ada orang ni macam disebutkan Imam Syafi'i ya, rahimahullah. Dia kata kalau kamu tegur aku benda yang betul tapi dekat khalayak, yang betul pun aku tak terima. Tapi kalau benda yang betul itu ditegur secara individu, maka ketika itu bolehlah kita menerima. Itu tabiat manusia, sehebat mana pun kita ya. Maka sebab itulah kalau kita nak sebutkan tadi, ada orang tegas, tapi kalau kita kata saya sengaja sebarkan pada awam sebab dia memang terlibat dengan awam, itu mungkin beza sikit. Kalau kita tegur individu itu, kemudian tapi masalah dia dah betul tapi dia tak ada cara nak memberitahu pada orang ramai, ataupun dia rasa mungkin malu, maka lebih baik kita juga memberitahu pada awam tapi dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang mesti ada respect kepada orang yang mungkin telah salah. Itu kita cuba takwilkan, mungkin dia tersalah, mungkin orang tersalah faham apa dia cakap, tapi kalau betul lah begitu, sebenarnya patutnya begini, begitu lebih indah. Cuba bayangkan kita berada di tempat dia. Kita manusia memang akan ada tersalah ya. Betul. Jadi kemudian soalan yang kedua tadi tentang fotografer yang menyebarkan. Fotografer hari ni saya ada masukkan dalam Facebook saya bagaimana seorang fotografer boleh buat muka dia sampai 6 dekat dalam satu gambar yang sangat real. Ya. Itu boleh dibuat hari ini. Maka kalau gambar itu dibuat begitu, maka haramlah hukumnya, khususnya kalau ada tujuan-tujuan untuk menjatuhkan orang. Tapi kalau tak ada begitu, gambar betul sekalipun, kalau dosa itu dosa peribadi, contoh dia tengah pegang perempuan